Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Jadi untuk video kali ini cikgu nak terangkan subjek reka cipta ke-4. Okey, topik dia adalah pengenapastian masalah. Okey, dalam metodologi kajian ni, dia lebih kepada macam cara kita nak buat kajian ataupun kita panggil tata cara, kaedah ataupun pendekatan, approach yang kita nak guna untuk capai objektif kajian kita tu. Okey, di peringkat menengah ni, basic lah kita ambil tahu dulu apa itu metodologi kajian. Kalau peringkat reka cipta ni, kita lebih kepada kajian awal untuk kita kenal pasti masalah yang kita nak selesaikan. Dalam metodologi kajian ni, kaedah-kaedah yang kita boleh guna iaitu soal selidik, pemerhatian, pengalaman sendiri, rujukan media cetak ataupun temu bual. Okey, kita nak guna kaedah-kaedah ni, kita kena tengok jugalah. Nah, bergantung kepada situasi, latar belakang, responden dan juga jenis maklumat. Misalan katalah kalau cikgu tanya murid-murid situasi longkang di sekolah tersumbat dengan sampah. Jadi, apa kaedah yang sesuai kita gunakan untuk kita dapatkan data berkaitan dengan kesukaran pekerja kawasan nak cuci, nak hilangkan sumbat yang ada dalam longkang di sekolah tu. Jadi, rasa-rasa yang mana kita boleh gunakan untuk dapatkan data? Okey, ya betul. Kita boleh guna soal selidik, kita boleh guna pemerhatian, kita boleh buat pengalaman sendiri. Maksudnya kita sendiri pergi cuba ataupun bersama satu hari dengan pekerja, tengok sendiri apa kesukaran dia dan juga kita boleh buat temu bual dekat semua pekerja-pekerja sekolah yang ada di sekolah-sekolah yang terdekat. Agak-agak rujukan media cetak ni boleh tak? Dia membantu jugalah serba sedikit maklumat-maklumat yang kita boleh kaji sebelum. Contoh dia kita boleh buat rujukan sikit lah. Rujukan media cetak ni, buku, apa semua majalah. Elektronik ni macam sekarang lah, internet apa semua ada. Jadi kita buat study sikit. Lepas tu baru kita ada idea apa yang kita nak tanya dekat pekerja. Baru jadi temu bual. Ataupun masa kita nak buat pemerhatian ataupun nak buat soal selidik. Sambil kita duk buat pemerhatian tu, kita dengan berbekalkan ilmu yang kita dah baca, yang kita dah rujuk dalam internet ataupun media cetak tu, kita dah boleh detect apa kesukaran-kesukaran yang dialami tu masa tu. Kaedah kajian yang pertama ialah soal selidik. Soal selidik ni sebenarnya adalah satu set soalan yang kita ciptakan lebih menjurus kepada kajian yang kita duk kaji tu. Dalam satu set soalan tu, untuk pelajar-pelajar reka cipta digalakkan hanya buat 3 hingga 5 soalan saja. Okey, kita tengok pula apa langkah kerja yang ada dalam kaedah soal selidik ni. Yang pertama, kita kena sediakan borang. Okey, bila kita dah sediakan borang, kita tentukan sampel. Siapa kita punya responden dan berapa orang yang kita nak bagi untuk dia jawab borang soal selidik kita tu. Okey, lepas tu kita pi pula, kita edar dan kita kumpul balik soalan yang kita dah bagi tadi. Lepas kita dah balik tu, yang keempat, kita analisis pula dapatan yang kita dapat daripada jawapan-jawapan responden tu. Nah, analisis tu kita boleh dapatlah berapa persen ya, berapa persen tidak. Okey, dan last sekali kita boleh buat rumusan. Jadi kita dapat tahulah apa kesukaran yang paling banyak dialami oleh responden-responden tu. Okey, kita tengok pula kaedah yang kedua. Kaedah yang kedua adalah kaedah pemerhatian. Pemerhatian ni lebih kepada kajian yang dilakukan sendiri oleh penyelidik, pengkaji. Dia tengok sendiri situasi yang berlaku kat situ. Contoh dia macam, kamulah kalau cikgu suruh buat satu reka cipta alat yang berkaitan dengan orang yang duk pergi beli barang di pasar tani ataupun pasar pagi. Jadi kita pergi tengok sendiri apa yang berlaku, situasi, momen yang berlaku manusia-manusia yang tengah membeli barang di pasar tani ataupun pasar pagi tu. Kita akan nampak seorang yang bawa barang banyak, makcik-makcik lah. Bawa barang banyak, tangan kiri kanan pegang plastik penuh. Lepas tu ada yang bawa anak kecil, ada yang terjatuh, terkoyak, apa semua. Jadi benda-benda tu kita catat. Okey? Jadi, bila cikgu cerita tu nampak tak? Jadi, yang pertama sekali yang perlu kita buat adalah kita kena pasti lokasi tempat yang kita nak buat kajian tu. Lepas tu, kita catat.
Kita dah nampak semua tu, kita catat. Kalau kita takut kita tak dan catat, kita boleh ambil video, kita record. Ataupun kita snap gambar. Yang penting kita tahulah apa yang kita ambil tu. Lepas tu, kita buatlah rumusan daripada apa yang kita dapat tu. Kalau kita tengok dekat bawah ni contoh macam mana, ni pengkaji noh. Dia duduk kat sini, dia tengok je. Dia tengok apa yang berlaku situasi depan mata dia. Itulah kaedah pemerhatian. Kaedah ketiga yang kita boleh gunakan ialah rujukan media cetak ataupun media elektronik. Media cetak ni misalnya surat khabar, buku, majalah. Media elektronik ni surat komputer, televisyen, handphone, laptop dan sebagainya. Okey, setiap rujukan-rujukan yang kita ambil ini kita kena record dan kita masukkan dekat bibliografi, sebab bibliografi ini adalah senarai terbitan yang kita rujuk. So kita kena buatlah record dekat mana kita ambil benda-benda ni, maklumat-maklumat ni. Okey, yang seterusnya yang keempat adalah kaedah temu bual. Temu bual ni adalah interaksi ataupun perbualan yang kita jalankan secara bersemuka di antara dua orang, iaitu penemu bual dan juga responden. Responden tu orang yang ditemu bual lah. Okey, dia ada tata cara ataupun langkah kerja yang perlu diikuti masa kita nak temu bual. Yang pertama, kita kena kenal pasti responden. Okey, kita dah kenal pasti responden, kita tahu siapa yang kita nak interview. Lepas tu, baru kita pergi buat temu janji dengan dia. Janganlah kita sembrono terus buat call, kemudian nak buat appointment tapi kita tak tahu dia ni siapa dia, macam mana orang dia. Jadi kita kena study sikit, ambil tahu siapa responden yang kita nak interview ni. Lepas kita dah buat temu janji semua, masa nak buat temu janji tu janganlah kata hari ni call, esok nak buat interview dah. So bagi masa sikit dekat orang yang kita nak temu bual tu dan juga bagi masa dekat kita sendiri juga. Contoh kita ambil lah masa 3 hari gap ke ataupun seminggu. Okay. Lepas tu dalam masa 3 hari seminggu tu kita mula kenal pasti dan kita buat soalan. Kita buat research sikit. Takut-takut ada soalan-soalan yang sensitif yang tak sesuai kita nak tanya dekat responden tu. Okay. Dan last kali kita rekod temu bual kita tu secara rakaman suara, video ataupun bertulis. Dekat sini tengok juga ada yang orang yang kita interview tu dia tak suka kita ambil rakaman video. Ada yang tak suka rakaman video pun tak mau, bersuara pun tak mau, hanya bertulis saja. Jadi kita kena hati-hati bahagian ni untuk nak jadi interviewer ni. Biasanya ini kerja-kerja wartawan lah. Jangan duk minta kerja je macam melodi tu. Bahaya nah. Okey, dan last kali adalah kaedah pengalaman sendiri ataupun orang lain. Macam cikgu cerita tadilah yang berkaitan kita nak buang sampah dalam longkang di sekolah tu kan. Bila kita rasa macam segan nak pergi tanya pekerja kawasan, so kita mungkin ataupun kalau bukan segan, kita minat, kita sendiri nak cuba. Tak ada masalah, kita cuba. Kita pergilah bincang dengan pekerja kawasan, saya nak cuba buat benda ni. Nak rasa tengok macam mana, suka dia tahu mana. Okey, bila kita pergi duk cuci-cuci longkang apa semua tu, kita rasa, bila duk cuci tu, jumpalah segala binatang, haiwan perosak pertama. Lepas tu kita bau busuk. Lepas tu kita jumpa pula bangkai, and then apa lagi kita rasa kita boleh jumpa. Kita nampak student-student yang duk ada kat situ semua duk tahan hidung. Jadi kita dah boleh nampak dah apa dia punya masalah-masalah dan apa dia punya kesan dia daripada situ. Tapi bila kita dah buat pengalaman sendiri ni, yang penting kita kena catat juga dia punya lokasi, tarikh apa semua ni. Maklumat-maklumat ni kita kena catat juga secara hitam putih. Kalau kita tak catat, macam mana kita nak tunjuk ke orang? Adakah kita boleh pergi cerita saja ke orang? Jadi kita kena jadi bijak. Kita kena catat apa saja yang kita buat kajian tu. Barulah nampak kita punya kajian tu baik. Okey, itu saja untuk video kali ini. Cikgu dah cerita 5 kaedah kajian yang kita boleh jalankan untuk mengumpul data. Yang pertama tadi, apa dia? Soal selidik. Lepas tu yang kedua adalah pemerhatian. Dan yang ketiga adalah rujukan media cetak, media elektronik. Yang keempat temu bual dan yang last sekali adalah pengalaman sendiri ataupun orang lain. Ini semua adalah fakta-fakta yang banyak ditanya dalam bahagian A, kertas 1 RC lah.
Dan bahagian B pun ada juga, cuma bahagian B lebih kepada analisis yang lebih mendalam sedikit. Jadi fakta-fakta ni kita kena hafal lah, pelajar-pelajar kena hafal apa dia media cita, apa dia rujukan, apa kaedah, apa langkah kerja untuk temu buat, apa langkah kerja untuk soal sidik, apa langkah kerja untuk pemerhatian. Jadi kena faham benda ni dan ingat. Okey, itu saja dan terima kasih untuk kali ini. Jumpa lagi. Bye-bye.